Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazrul Hadrami bin Muzaffir, memegang nombor metrik D190140545. Hari ini saya akan bincangkan penggunaan tata cara rayuan dan tata cara bersematkan dan proceeding interlokutori dan perintah interim. Yang pertama, tata cara rayuan. Mana-mana keputusan mahkamah bicara hendaklah dirayu hendaklah mengikut susunan hierarki mahkamah tersebut dengan mengemukakan rayuan ke mahkamah yang lebih tinggi. Mahkamah tinggi atau mahkamah atasan. Dalam bahagian ini, keputusan termasuklah perhakiman ataupun perintah. Notis rayuan. Yang pertama, sesuatu notis rayuan terhadap keputusan mahkamah rendah syariah hendaklah dibuat kepada mahkamah tinggi syariah, dan jika salah satu keputusan mahkamah tinggi syariah hendaklah dikemukakan kepada mahkamah rayuan syariah. Yang kedua, suatu rayuan hendaklah dibuat dengan memberi notis rayuan dalam borang MS29. Yang ketiga, seseorang perayu boleh merayu terhadap keseluruh atau mana-mana bahagian daripada keputusan sesuatu keputusan. Yang keempat, notis rayuan hendaklah difailkan dalam masa 14 hari daripada hari keputusan diumumkan. Yang kelima, mahkamah hendaklah terhadap keputusan rayuan tersebut hendaklah apabila menerima notis rayuan itu dan setelah dibayar fee yang ditetapkan, membekalkan kepada perayu salinan yang diperakui bagi nota-nota keterangan dan perhakiman. Yang keenam, sebaik saja salinan diperakui itu siap, pihak mahkamah hendaklah memberitahu perayu dalam borang MS30. Yang ketujuh, dalam masa 14 hari daripada penerimaan pemberitahuan di bawah seksyen subsection 6, perayu hendaklah melainkan jika diperintah selain daripada mahkamah, selainnya oleh mahkamah. Mendepositkan di mahkamah hendaklah keputusan rayuan itu dibuat semula wang pada peringkat pendaftar dapat menampung kos penyediaan bilangan salinan yang mencukupi bagi rekod rayuan untuk kegunaan mahkamah yang mendengar rayuan tersebut. Dan yang seterusnya, menyerah simpan di mahkamah hendaklah terhadap keputusan rayuan itu dibuat semula wang sebagaimana diarahkan oleh mahkamah sebagai jaminan untuk kos rayuan. Akhir sekali, notis rayuan hendaklah disampaikan oleh perayu dalam masa yang dihadkan bagi pengfailan rayuan kepada kesemua pihak yang terlibat. Seterusnya, terutamanya pihak peguam syari'i. Seterusnya, notis rayuan balas. Notis rayuan balas ialah seseorang responden dalam masa mana-mana rayuan boleh dalam masa 7 hari pada tarikh penyampaian notis rayuan tersebut kepadanya memfailkan di mahkamah yang mendengar rayuan untuk dan menyampaikan kepada perayu notis dalam borang MS31 tentang cadangannya untuk mengemukakan hujah kepada pendengaran rayuan itu bahawa keputusan yang dirayuan itu patut diubah. Seterusnya, alasan rayuan. Alasan rayuan ialah dalam masa 14 hari pada tarikh penerimaan di mana di bawah subsection 139-6, perayu hendaklah mengemukakan alasan rayuan ke dalam 5 salinan kepada pendaftar mahkamah yang terhadapnya keputusan rayuan itu dialamatkan ke mahkamah yang mendengar rayuan tersebut. Tiap-tiap alasan rayuan hendaklah menyatakan dengan ringkas isi perhakiman yang dirayukan itu dan hendaklah mengandungi butiran-butiran yang jelas tentang undang-undang atau fakta-fakta berkenaan dengan rayuan tersebut. Seterusnya, rekod rayuan jika perayu diwakili. Maksud perayu diwakili adalah perayu itu diwakili oleh peguam syari'i. Maka menurut seksyen 139 dan 140, pihak perayu hendaklah menyediakan salinan rekod rayuan yang dikehendaki, dan rekod tersebut hendaklah mengandungi yang pertama, pleading, nota keterangan, alasan perhakiman, notis rayuan, alasan rayuan, kesemua eksibit dokumenter. Selain eksibit bukan dokumenter, 2 salinan rekod rayuan itu hendaklah difailkan di mahkamah yang mendengar rayuan itu dalam masa 6 minggu selepas penerimaan pemberitahuan daripada mahkamah yang terhadap keputusan rayuan itu dibuat. Dan yang ketiga, perayu hendaklah dalam tempoh yang dihadkan bagi memfailkan rekod itu, memfailkan satu salinannya kepada pihak yang kepadanya notis rayuan itu disampaikan. Seterusnya, rekod rayuan jika perayu tidak diwakili atau merayu sebagai orang miskin. Jikalau perayu dah mengikut seksyen 139 dan seksyen 140, jika perayu tidak diwakili oleh mana-mana peguam syari'i kerana beliau kerana pihak mahkamah yang mendengar rayuan tersebut membenarkan perayu tersebut merayu sebagai orang miskin, maka pihak mahkamah terhadap keputusan rayuan itu dibuat hendaklah menyediakan bilangan salinan
rekod yang dikehendaki, rekod rayuan itu yang hendaklah mengandungi salinan dokumen-dokumen yang disebut dalam subsection 142/1. Yang kedua, sebaik saja rekod rayuan itu siap, pihak mahkamah terhadap keputusan rayuan itu hendaklah dibuat menyampaikan kepada perayu notis dalam borang MS32. Yang ketiga, atas permintaan perayu dan jika deposit yang disebut dalam subsection 139/7 tidak mencukupi, maka dibayar oleh perayu sejumlah wang yang tambahan yang mencukupi untuk membayar kos bagi menyediakan rekod rayuan sahaja. Pendaftar seterusnya pendaftar hendaklah membekali satu salinan rekod rayuan dan salinan tambahan yang mencukupi untuk penyampaian kepada responden ataupun responden yang menghantar kepada mahkamah dengan rayuan itulah salinan-salinan selebihnya rekod itu. Dan seterusnya, pengantungan pelaksanaan sementara menanti rayuan. Pemfailan satu notis rayuan tidaklah berkuat kuasa sebagai penggantungan pelaksanaan, tetapi mahkamah boleh atas permohonan ataupun apabila sebab yang mencukupi ditunjukkan, menggantungkan pelaksanaan atas apa-apa terma sebagaimana yang difikirkan patut. Seterusnya, perhakiman hendaklah menyatakan alasan. Pihak mahkamah di sini hendaklah mendengar rayuan terlebih dahulu, menyatakan alasan perhakimannya secara bertulis. Dan seterusnya, pelaksanaan perhakiman atas rayuan. Apabila salah satu pihak telah mengambil perintah di mahkamah yang mendengar rayuan itu dan telah mengemukakan perintah itu pada mahkamah yang terhadap keputusan rayuan itu dibuat, mahkamah terhadap keputusannya rayuan itu dibuat hendaklah melaksanakan perintah itu mengikut peruntukan enakmen ini. Seterusnya, tata cara semakan. Bagaimana ditentukan dalam permohonan oleh perayu, mahkamah rayuan syariah boleh atas permohonan mana-mana pihak memberikan kebenaran kepada keputusan olehnya sendiri apa-apa soalan undang-undang kepentingan awam yang timbul dalam perjalanan rayuan itu, dan keputusan oleh Mahkamah Tinggi telah menentu keputusan rayuan itu ini sebagaimana diperuntukkan sebagai contoh dalam enakmen Mahkamah Syariah Sabah 2004 Seksyen 17. Peruntukan yang sama digunakan di semua negeri di Malaysia. Seterusnya, semakan atas perintah Mahkamah Tinggi Syariah. Prosedur semakan atas perintah Mahkamah Tinggi Syariah. Pertama, Mahkamah Tinggi Syariah membuat keputusan atau apa-apa arahan. Kedua, Ketua Hakim Syari'i memulakan semakan dengan mengisi borang 1 bagi tujuan pendaftaran dan borang 2 bagi mengeluarkan perintah untuk memanggil rekod prosiding dan menggantung prosiding jika prosiding masih berjalan, dan selepas itu Ketua Hakim Syari'i menyerahkan borang 1 dan 2 kepada Ketua Pendaftar Mahkamah Rayuan Syariah dan Ketua Pendaftar Mahkamah Rayuan Syariah bagi membuka fail semakan, mencatat nombor kes permohonan didaftarkan dan membuat urusan pendaftaran. Ketua Hakim Syari'i mengeluarkan surat lantikan panel Mahkamah Rayuan Syariah bagi mendengar permohonan semakan. Selepas itu Ketua Pendaftaran Mahkamah Rayuan Syariah menyerahkan borang 2 dan perintah menggantung prosiding jika prosiding masih berjalan kepada pendaftar Mahkamah Syariah, pendaftar Mahkamah Tinggi Syariah dan pendaftar Mahkamah Tinggi Syariah dan pendaftar Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah menghantar rekod prosiding kepada Ketua Pendaftar Mahkamah Rayuan Syariah. Seterusnya, pendaftar tinggi Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah menghantar salinan borang 2 kepada pihak-pihak perintah pengantungan prosiding dan pelaksanaan perintah jika pengerusi panel Mahkamah Rayuan dan panel Mahkamah Rayuan Syariah memulakan prosiding semakan. Panel Mahkamah Rayuan Syariah boleh memanggil mana-mana pihak jika perlu. Panel Mahkamah Syariah membuat keputusan dan mengeluarkan perintah kepada Ketua Pendaftar Mahkamah Rayuan Syariah sampaikan keputusan atau perintah semakan dalam tempoh 7 hari kepada pendaftar Mahkamah Tinggi Syariah. Ketua Pendaftar Mahkamah Tinggi Rayuan Syariah pulangkan rekod prosiding kepada pendaftar Mahkamah Tinggi Syariah ataupun Hakim Mahkamah Tinggi Syariah ataupun pendaftar Mahkamah Tinggi Syariah bagi melaksanakan perintah semakan jika ada kemasalah rekod dalam syariah. Pendaftar Mahkamah Rayuan Syariah serahkan fail semakan kepada panel Mahkamah Rayuan Syariah. Seterusnya, iaitu prosiding intelektuari adalah prosiding permulaan ataupun prosiding pada peringkat pembicaraan. Kebiasaannya akan melibatkan pleading, penzahiran dan pemeriksaan dokumen yang berlaku dalam prosiding mal. Tujuan utamanya adalah untuk mentakrifkan isu yang akan diputuskan pada hari pembicaraan dan mengelak daripada berlakunya kejutan. Cara membuat permohonan pada Seksyen 87 mengatakan jika golongan 1 mengatakan jika
melalui nama ini suatu permohonan semasa apa-apa proceeding sama ada sebelum atau selepas penghakiman dibenarkan dibuat kepada mahkamah secara nyata dan secara tersirat, maka permohonan itu hendaklah dibuat dalam borang MS 49 dan hendaklah melainkan jika diarahkan selainnya oleh mahkamah didengar dalam kamar di hadapan seorang hakim. Dan kedua, tiap-tiap permohonan hendaklah menyatakan jenis perintah yang dipermohon secara am dengan alasan bagi permohonan itu. Dan ketiga, sesuatu permohonan di bawah bab ini boleh dibuat secara ex parte, iaitu secara satu pihak saja jika diarahkan selainnya oleh mahkamah atau diperuntukkan selainnya oleh dalam bab ini. Seterusnya, notis permohonan hendaklah difailkan. Menurut Seksyen 188/1 mengatakan sesuatu permohonan hendaklah disifatkan telah dibuat apabila notis berkenaan dengan permohonan itu telah difailkan dan dimenteraikan oleh seorang pegawai pejabat pendaftar. Makanya dalam kurungan 2 bulan sesuatu permohonan tidak boleh dipindah selepas difailkan tanpa kebenaran mahkamah. Seterusnya, penyayaan permohonan. Seksyen 189 mengatakan apa-apa permohonan yang diminta supaya apa-apa berlaku, apa-apa tempoh masa dilanjutkan ataupun dipendekkan boleh disampaikan pada hari sebelum hari yang dinyatakan bagi mendengar permohonan itu, tetapi kecuali sebagaimana disebutkan terdahulu melainkan jika diperintah selain oleh mahkamah atau diperuntukkan selain daripada atas ini, sesuatu permohonan hendaklah disampaikan pada setiap pihak yang lain tidak kurang daripada 2 hari genap sebelum hari dinyatakan sedemikian. Seterusnya, afidavit. Seksyen 190 mengatakan setiap permohonan hendaklah disokong dengan afidavit, dan yang Seksyen 190/2 mengatakan mana-mana pihak yang memfailkan afidavit dicadangkan hendaklah digunakan olehnya dalam apa-apa prosedur berhubungan dengan permohonan itu, atau yang bercadang untuk menggunakan dalam mana-mana prosedur sedemikian apa-apa afidavit yang difailkan olehnya dalam prosedur terdahulu hendaklah memberi notis kepada tiap-tiap pihak yang lain tentang pemfailan itu dan atau tentang cadangannya hendak berbuat demikian mengikut mana-mana yang berkenaan. Seterusnya adalah penangguhan. Seksyen 197/192 mengatakan kurungan 1, pendengaran sesuatu permohonan boleh ditangguhkan daripada masa ke semasa sama ada secara umum ataupun secara satu tarikh tertentu mengikut mana-mana yang sesuai. Dan pada kurungan 2 pula mengatakan jika pendengaran itu ditangguhkan secara umum, maka pihak yang membuat permohonan itu boleh memasukkan semula dengan memberi notis 2 hari genap sebelum tarikh yang ditetapkan bagi pendengaran kepada semua pihak lain kepada mereka salinan permohonan itu telah disampaikan. Sebenarnya ketidakadilan pada Seksyen 193 mengatakan jika pemohon tidak hadir pada pendengaran permohonannya, maka pihak mahkamah boleh membuang permohonan tersebut. Jika mana-mana pihak dalam satu permohonan tidak hadir pada pendengaran pertama dan mana-mana pendengaran sambungannya dan pihak mahkamah mendapat bahawa adalah sesuai manfaat diteruskan pendengaran itu tanpa kehadiran mana-mana pihak, maka mahkamah bolehlah membuat demikian. Dan kurungan 3 pula mengatakan sebelum meneruskan pendengaran tanpa kehadiran mana-mana pihak, pihak mahkamah hendaklah berpuas hati bahawa permohonan itu atau notis tentang masa yang ditetapkan bagi pendengaran sambungannya mengikut mana-mana berkenaan telah disampaikan dengan sewajarnya kepada pihak itu. Dan kurungan 4 pula mengatakan jika permohonan itu telah dibuang tanpa pendengaran oleh sebab permohonan tidak adil, maka pihak mahkamah jika berpuas hati bahawa ia adalah adil berbuat demikian, maka boleh membenarkan permohonan itu dimasukkan semula. Dan pada kurungan 3 pula mengatakan jika mahkamah yang mendengar sesuatu permohonan meneruskan pendengaran tanpa kehadiran satu pihak, maka dengan syarat bahawa ada perintah yang dibuat pada pendengaran itu sebelum lagi disempurnakan, maka jika berpuas hati bahawa adalah adil dibuat demikian, boleh mendengar semula permohonan tersebut. Seterusnya, perintah ex parte boleh diketepikan menurut Seksyen 194 mengatakan dalam kurungan 1, pihak mahkamah boleh atas permohonan mana-mana pihak dalam mana-mana kausa ataupun perkara mengetepikan sesuatu perintah yang dibuat secara ex parte di bawah bab ini. Manakala dalam kurungan 2 mengatakan boleh sesuatu permohonan di bawah Seksyen 1 hendaklah dibuat dalam masa 14 hari daripada tarikh perintah dan hendaklah didengari secara antara pihak. Seterusnya, permohonan dalam prosiding. Seksyen 195 mengatakan mahkamah boleh mengikut budi bicaranya semasa mendengar sesuatu permohonan di bawah bab ini membenarkan apa-apa permohonan yang berbangkit dalamnya didengar secara lisan. Dan seterusnya, bahagian terakhir iaitu perintah interim. Adalah terlebih dahulu perlulah mengetahui bahawa perintah interim ini merupakan satu perintah yang sementara yang dikeluarkan oleh pihak mahkamah hakim syariah melalui permohonan mana-mana pihak dalam mana-mana kausa atau perkara sama ada sebelum selepas pendengaran kausa perkara itu dan sama ada mana-mana perkara yang menjadi isi permohonan ini telah dimasukkan dalam saman tuntutan balas ataupun notis pihak ketiga.
pemakaian dan pengaplikasian perintah interim. Perlulah diketahui bahawa hanya Mahkamah Tinggi Syariah saja yang terpakai dengan pemakaian perintah interim. Kuasa mahkamah dalam memberikan perintah interim. Rujuk pada Seksyen 197 Akta Tata Cara Mahkamah Syariah Wilayah Sekutuan 1998 ada menjelaskan bahawa pihak mahkamah hendaklah mempunyai kuasa yang mana mengikut budi bicaranya itu memberi apa-apa perintah interim atas mana-mana terma yang diterima kira olehnya itu patut dan mampu memberi apa-apa arahan terhadap prosedur selanjutnya. Tetap dalam kurungan 2 bulan mengatakan, bagi mendapatkan perintah interim perlulah sesuatu permohonan dibuat melalui borang MS-50 yang turut disertakan dengan sokongan affidavit. Ketidakbolehan membuat rayuan pada perintah interim. Dalam Seksyen 198 Akta Tata Cara Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan 1998 mengatakan hendaklah mengatakan bahawasanya tidak ada apa-apa rayuan diizinkan untuk dibuat bagi apa-apa perintah interim di bawah bab ini. Seterusnya penahanan dan pemeliharaan hal-hal perkara kausa atau perkara yang dalam kurungan 1 mengatakan atas permohonan mana-mana pihak dalam satu perkara mahkamah boleh membuat satu perintah bagi penahanan, pemeliharaan ataupun penjagaan mana-mana harta yang menjadi perkara hal perkara kausa atau perkara itu atau mengenai apa-apa soalan yang mungkin berbangkit dalamnya bagi pemeriksaan atau bagi pemeriksaan mana-mana harta sedemikian dalam milikan sesuatu pihak dalam kausa ataupun perkara itu. Yang kedua, apa yang maksud membolehkan apa perintah di bawah subsection golongan 1 jalankan, mahkamah boleh melalui perintah itu memberi kuasa pada mana-mana orang yang memasuki mana-mana harta tidak alih dalam milikan mana-mana pihak atau kuasa perkara itu. Dan golongan 3 belum mengatakan jika hak mana-mana pihak bersatu dana tersebut dipertikaikan dalam satu kausa atau perkara, pihak mahkamah boleh atas permohonan suatu pihak dalam kausa atau perkara itu meminta supaya dana itu dibayar ke dalam mahkamah atau selainnya dijamin. Bentuk perintah interim. Perintah interim terbagi pada 3 bentuk. Pertama, injunksi, iaitu injunksi merupakan satu perintah tengah yang mana dalam perkara ini amalan relevan membolehi perintah tegahan semasa atau perintah sementara dan merujuk pada Seksyen 200 Akta Tata Cara Mahkamah Syariah menerangkan bahawa permohonan perlulah terlebih dahulu membuktikan akan permohonan yang dibuat olehnya itu yang merupakan sesuatu yang mendesak dan sesuatu yang perlu diserahkan bersama-sama dengan sokongan affidavit. Dalam Seksyen 220 kurungan 3 Akta Tata Cara Mahkamah Syariah menjelaskan tentang menjelaskan bukti-bukti permohonan, iaitu yang pertama perlulah dalam bukti permohonan itu perlulah dinyatakan secara ringkas dan serta padat. Yang pertama mestilah berkenaan dengan tentang fakta-fakta yang membawa kepada tuntutan terhadap defendant dalam proceeding tersebut. Yang kedua tentang fakta-fakta yang membawa kepada tuntutan untuk mendapatkan injunksi itu. Yang ketiga tentang fakta-fakta yang menjadi sandaran bagi mewajarkan permohonan secara ex parte itu, termasuklah butiran-butiran terperinci mengenai apa-apa notis yang diberikan pada defendant atau jika butiran-butiran itu diberikan sebab-sebab butiran itu tidak diberikan. Yang keempat tentang apa-apa jawapan yang ditegaskan oleh defendant atau yang difikirkan mungkin akan ditegaskan olehnya sama ada kepada tuntutan dalam tindakan itu atau kepada tuntutan kepada injunsi, bagi injunsi itu. Yang kelima tentang apa-apa fakta yang diketahui oleh pemohon yang mungkin menyebabkan mahkamah telah memberikan injunsi secara ex parte. Yang ketujuh tentang sama ada mana-mana permohonan secara ex parte termasuk terdahulu seumpamanya telah dibuat pada mana-mana pihak hakim atau jika demikian perintah yang dibuat oleh pemohon itu. Dan yang ketujuh tentang relief yang sebenarnya dipohon. Manakala dalam Seksyen 200/4 pula menyatakan dalam Seksyen 1 dan 3 dalam mana-mana proceeding terhadap kerajaan atau majlis mahkamah tidak boleh memberikan satu injunsi, tetapi sebagai ganti boleh membuat satu perintah pengisytiharan hak-hak dalam kausa dan perkara itu. Dan akhir sekali dalam Seksyen 200/5 mengatakan bahawasanya pihak mahkamah tidak boleh memberikan satu injunsi ataupun apa-apa perintah terhadap mana-mana pegawai kerajaan atau pegawai majlis jika kesan injunsi dan perbuatan perintah itu memberikan relief yang tidak mungkin boleh didapati olehnya dalam prosedur terhadap kerajaan dan majlis. Seterusnya, perintah interim dipakai nombor kedua, perintah interim penjagaan yang kedua jenis perintah interim ialah perintah interim berkenaan dengan hazanah, iaitu penjagaan anak. Dalam Seksyen 201/1 mengatakan tertakluk pada edaman undang-undang keluarga Islam dan Persekutuan 1957
jika pihak mahkamah berpuas hati atas permohonan mana-mana pihak untuk mendapatkan hadanan seseorang anak kanak-kanak dalam apa-apa kawasan atau perkara, bahawa hal keadaan sedemikian hendaklah diberkuat kuasa serta-merta dan hendaklah terus berkuat kuasa sehingga mahkamah membuat keputusan atas kawasan ataupun perkara tersebut. Dalam Seksyen 210/20 mengatakan, permohonan yang di bawah seksyen ini tidak boleh dibuat sebelum tindakan dimulakan kecuali dalam hal yang mendesak dan demi kepentingan keadilan atau perlindungan pemohon atau kanak-kanak itu didapati secara campur tangan serta-merta, maka campur tangan serta-merta mahkamah amatlah diperlukan. Seterusnya pada Seksyen 201/30 mengatakan, pihak plaintiff yang melibatkan kes yang mendesak bahawa pemohon secara ekspati disokong oleh individu perlulah mengandungi isi kandungan yang jelas, ringkas dan padat. Itu yang pertama tentang fakta-fakta kes. Ini sama je dengan agensi tadi, cuma yang ubahnya ialah yang F iaitu perlu dipohon dan dibenarkan pohonannya, yang iaitu tentang apa sama ada mana-mana permohonan secara terdahulu sepatutnya dibuat oleh mana-mana hakim jika demikian dibuat permohonan demi itu. Okey, seterusnya perintah ITV berkaitan dengan nafkah. Yang ketiga ialah jenis perintah ITV. Yang ketiga itu nafkah. Pada Seksyen 202/1 menjelaskan bahawa tertakluk pada Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984, jika mahkamah berpuas hati atas permohonan mana-mana pihak yang berhak mendapat nafkah dalam apa-apa kawasan atau perkara, bahawa hal keadaan memerlukan dibuat sesuatu perintah ITV tentang nafkah terhadap orang yang bertanggungan menurut hukum syarak untuk membayar nafkah, maka mahkamah boleh membuat perintah sedemikian yang hendaklah berkuat kuasa serta-merta dan berkuat kuasa sehingga mahkamah membuat keputusan atas yang sah ataupun perkara tersebut. Kemudian pada Seksyen 202/20 mengatakan, pemohon yang disebut dalam Seksyen 1 ialah berkenaan dengan suatu perintah ITV untuk mendapatkan nafkah seorang kanak-kanak. Mahkamah tidak boleh membuat perintah demikian melainkan jika mahkamah berpuas hati bahawa bapa kanak-kanak itu ataupun seorang yang bertanggungan menurut hukum syarak membayar nafkah kanak itu untuk berkeupayaan untuk membayar nafkah yang dipohon itu. Perintah bagi pembicaraan awal. Jika semasa mendengar permohonan yang dibuat sebelum pembicaraan suatu kawasan atau perkara untuk mendapatkan satu perintah yang didapati oleh mahkamah bahawa perkara yang dipertikaikan itu boleh diteruskan dengan lebih baik lagi dengan cara mengadakan pembicaraan awal daripada menimbangkan keseluruhan merit kausa atau perkara itu bagi masuk permohonan itu, maka pihak mahkamah boleh membuat perintah yang sewajarnya dan boleh juga membuat perintah berkenaan dengan tempoh sebelum pembicaraan sebagaimana yang dikehendaki bagi keadilan kes itu. Kemudian, mendapatkan kembali harta ahli yang tertakluk kepada lien. Jika pihak plaintiff atau defendant melalui satu tuntutan balas menuntut untuk mendapatkan kembali harta ahli tersebut dan pihak yang daripadanya harta itu hendaklah didapati kembali tidak mempertikaikan, hak milik yang membuat tuntutan itu hendaklah menuntut bahawa dia berhak memegang simpan harta itu menurut kausa ataupun menurut kuasa suatu lien atau selainnya sebagai jaminan bagi sejumlah wang, apa-apa jumlah wang. Mahkamah boleh pada bila-bila masa selepas tuntutan itu bahawa dia berhak demikian ternyata dalam pleading itu, jika ada atau melalui affidavit selainnya sehingga memuaskan hatinya, memintakan bagi pihak yang tidak mengendaki kembali harta itu bebas untuk membayar ke dalam mahkamah sementara menanti keputusan tindakan itu amount jumlah yang mengenai jaminan itu dituntut dan apa-apa jumlah yang wang selanjutnya. Jika ada, bagi pembayaran perkhidmatan dan kos sebagaimana diarahkan oleh mahkamah dan bahawa apabila bayaran sedemikian dibuat, harta yang dituntut itu hendaklah diserahkan pada pihak yang menuntutnya tetapi tertakluk pada Akta Kawalan Pertukaran Wang 1955. Seterusnya, membenarkan pendapatan daripada harta yang menjadi hal perkara prosiding. Jika apa-apa harta ahli atau harta tidak ahli menjadi hal perkara mana-mana prosiding dan pihak mahkamah puas hati bahawa harta itu lebih daripada mencukupi untuk mendapatkan segala tuntutan itu, mahkamah boleh pada bila-bila masa membenarkan keseluruhan atau sebahagian daripada pendapatan daripada harta itu dibayar. Masa apa-apa tuntutan yang diarahkan olehnya kepada mana-mana atau ke semua pihak yang mempunyai kepentingan dan serahkan kepada mana-mana satu pihak. Sekian daripada saya.
Muhammad Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, man.